أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل علينا بنعمة الإيمان والإسلام وما أنزل علينا من الكتاب والحكمة مما يعظنا به. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على عبده نبيه محمد المصطفى رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأنصاره إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Masih Fadil Saiful Selan Al-Hafiz, semati kasih ahli Jumaat sekalian, sahabat saya, para pimpinan masyarakat, guru-guru, tuan-tuan muslimin juga muslimat yang semati kasih, saudara saya, sahabat saya Tuan Haji Muhammad, bagi memberkati kuliah maghrib pada malam ini, sama-sama kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله ثم الحمد لله. InsyaAllah pada malam ini saya sambung dalam kitab Permata bagi Orang Mukmin, jilid 2, hadis permata yang kedua. Saya nak sambung daripada perbicaraan kita berkenaan dengan memelihara janggut. Pada mukadimah sesi pengajian sudah. Jadi malam ini kita sambung pandangan Al-Imam Syekh Ibn Taymiyah rahimahullah. Beliau menetapkan secara pasti bahawa membezakan diri dengan keadaan mereka adalah perkara yang sangat dituntut oleh syariat Islam, dan menyerupai keadaan mereka itu boleh menimbulkan rasa kasih sayang pada diri, dan itu akan menarik keinginan untuk menyerupai mereka secara zahir. Tuan-tuan, pandangan Al-Imam Syekh Ibn Taymiyah, yang beliau boleh kita katakan antara ulama yang melarang umat Islam memotong janggut. Ya. Memotong janggut. Bagi beliau bahasanya yang Nabi sebut khaliful musyrikin itu, bezakanlah kamu dengan orang-orang musyrik. Wafirul hayy, peliharalah janggut. Peliharalah janggut. Dan andamkanlah misai. Ini larangan ini menurut Al-Imam Ibn Taymiyah merupakan larangan dituntut oleh Islam, kerana Nabi suruh kita bezakan diri kita dengan orang-orang musyrikin dan juga orang-orang majusi. Ada di sana hadis yang melarang umat Islam membiarkan janggut itu tidak diurus
dengan sebaik mungkin, kerana itu menyerupai orang Yahudi, orang Majusi. Yang ini musyrikin. Satu hadis yang lain, Nabi larang kita menyerupai orang Majusi dan sudut mereka menyimpan janggut, tidak diurus dengan sebaik mungkin. Itu pandangan Al-Imam Ibn Taymiyah. Saya baca dulu pandangan ulama-ulama di zaman dahulu, zaman sekarang. Dan kita nak dengar juga pendapat daripada Al-Imam Syekh Al-Marhum Dr. Yusuf Qaradawi rahimahullah. Komennya lagi tuan, komen Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah. Semua dalil dalam Al-Quran, As-Sunnah dan ijma' ulama telah menekankan supaya setiap Muslim itu membezakan dirinya dengan orang-orang kafir. Tu dia punya ilah. Ilah ni sebab membawa kepada hukum haram. Haram kita membiarkan janggut kita sama seperti orang-orang kafir. Musyrikin tu kafir lah tuan-tuan. Ya, kafir lah. Dan dilarang menyerupai mereka. Menyerupai ini tasyabbuh yang kita baca pada hadis sudah, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Sesiapa yang menyerupai kaum itu, maka dia adalah daripada mereka. Setiap perkara yang diduga akan mendatang kerosakan yang pasti. Ini komentar Al-Imam Ibn Taymiyah. Meskipun secara tersembunyi, maka sudah pasti dihubungkan dengan hukum pengharamannya. Jadi agak keras sikit, ya, pandangan Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah. Menyerupai orang kafir pada kelakuannya akan menarik kita menyerupai mereka dalam kelakuan dan perbuatan mereka. Dia kita serupa dengan orang kafir dari sudut kelakuan. Kelakuan ni orang Melayu kata fi'il lah. Kelakuan yang kita lakukan itu, perangai, akhlak yang kita tunjukkan dengan perbuatan, seolah-olah kita meniru mereka dan akhirnya akan menarik kita menakukan apa yang mereka lakukan. Ya, sama ada dari sudut pakaian. Kita sebut biasanya kelakuan itu lebih dari sudut perhiasan, zina. Perhiasan ni kita ambil pakaian orang kafir. Pakaian orang kafir yang kita ambil, kita sarungkan pada badan kita. Kelakuan mereka, itu cara kelakuan mereka, walaupun sudut pakaian. Dan kita tertarik dengan cara kelakuan mereka. Akhirnya, kita pun sama. Kita pun dah jadi lazim, kebiasaan. Kita pun pakai macam orang kafir pakai. Yang itu yang kita bimbang, tuan-tuan. Dan dulu heboh, tuan-tuan, dulu-dululah pemimpin, kita sebut nama, pakai tenggolok. Tenggolok tu dia buat dia apa, dia pakai tu tenggolok tu menyerupai ada lambang cross. Cara pakai tenggolok, kalau songkok tuan, yang saya pakai ni songkok putih ke hitam ke, warna kuning ke hijau ke, apa-apa songkok lah warna. Nampak tu songkok. Tapi kalau tenggolok, itulah. Kemudian dia menyerupai orang-orang Kristian, dia meletakkan lambang cross pada tenggolok itu. Dan memang ada pun nampak T tenggolok, nampak huruf cross. Tuan-tuan, ni kita bimbang. Pakai ni tak ada apa pun pakai. Kita tak boleh kata dia, oh kafir. Tapi kalau dah jadi kelaziman, kebiasaan dan kita sonok, yang tu. Kita sonok itu dibimbangi, kata Imam Ibn Taymiyah, boleh membawa kepada pengharaman kita telah melanggar syariat murni Islam yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kelakuan tuan, pakaian. Kemudian dari sudut lain, cara hidup apatah lagi tuan-tuan. Cara hidup orang Islam, cara hidup orang kafir tak sama tuan. Orang kafir dia tak fikir soal halal haram. Orang kafir mereka lebih seronok atas dunia, mereka lebih seronok melayari dunia ini.
Kita orang Islam sonok juga, kan tak sonok. Ya, pergi makan angin enjoy, tapi kita jaga-jaga. Kita tidak meninggalkan kewajipan solat dan kewajipan-kewajipan. Kita ingat kepada Allah, ingat kepada Rasulullah. Orang kafir tak ada aman. Kalau mereka berhibur, hiburan mereka sudah melampaui batasan hukum Allah. Sebab mereka kafir. Yang itu kita bimbang. Kita sudah meniru cara hidup orang-orang kafir. Itu baru sudut dan janggut. Sebab orang musyrikin, orang majusi, mereka membiarkan janggut itu tidak diurus dengan sebaik mungkin. Baik. Kesannya mungkin tidak ketara. Begitu juga kerosakan yang berlaku, hasil dari penyerupaan itu tidak kelihatan. Kerana itulah untuk melenyapkannya agak sukar sama sekali. Itu komentar yang Imam Ibn Taymiyah rahimahullah. Ya. Dia kata kerosakan daripada hasil penyerupaan itu tak nampak, tuan. Dia pakai bukan disembah. Kalau orang Melayu pun turut sama masuk dalam kuil itu, dia pun angkat tangan, Allah. Macam dulu kan kita heboh dengan ajaran Ayapin kan, memang kan. Dia pergi masuk kuil Hindu. Kuil Hindu di Batu Cave, Selangor. Dia duduk dalam itu, orang India ni tengok, dia macam dewa, depa tuan-tuan. Kerana masa itu dia boleh naik ke langit, dia boleh raib, boleh hilang. Jadi mereka ni orang India, non-Muslim, menganggap ni tokong mereka, dewa mereka. Allah beri istidraj pada orang ini. Dia boleh naik ke langit. Mati tuan-tuan, semua saya nak flashback tuan-tuan. Sehingga sampai perangkap macam itu. Dan lebih dahsyat kalau dia mengaku dia Tuhan. Lagi dahsyat lah. Dia boleh menyembuhkan orang sakit, boleh hidupkan orang mati, dia dahsyat. Yang tu tuan-tuan. Kalau sekarang ni setakat dia dakwa keturunan Rasulullah, cicit Rasulullah sikit je tuan-tuan. Tak apa lah, insya-Allah. Saya tak nak komen banyak tuan-tuan. Tapi komentar kita kena berhati-hati, cermat. Orang nak dakwa, dia dakwa lah. Siapa boleh dakwa ni. Tapi kita kena menilai, kena tabayun. Itu asas pada orang Islam mukmin. Dia kena tabayun. Kan kalau boleh, biar orang ini dia dakwa, dia cicit kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dia kena buktikan susu galuh dia. Buktikan tu sebagai kita nak menerima dia. Setelah kita menyiasat melalui fakta-fakta itu, atas ketah lah, hakikat kita tak tahu, wallahu alam. Kalau benar orang ini dia keturunan Rasulullah, masya-Allah. Tuan-tuan, nampak rupa ayak muka jernih tuan-tuan. Tunin, bot, kata-kata. Ya, tuan-tuan, itu dakwaan dia. Kalau benar, alhamdulillah. Kalau tidak benar, antara dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu. Cuma orang Islam, prinsip kita, setiap bukti kita siasat. Siasat betul-betul tuan. Sebab kita tak mau terlibat dengan fitnah di akhir zaman ini. Kita tak mau terlibat dengan fitnah. Kita pun send, kita pun sebar dengan WhatsApp. Jadi kita fitnah sebulan. Biar kita baca, kita tengok sudah. Ya, itu. Tapi kalau benar memang betul, boleh kita send, sebar. Sebab akhir zaman ni kan kita mudah terperangkap dengan dakwah musuh dan fitnah. Ini disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sekarang kita baca lagi tentang komentar Al-Imam Ibn Taymiyah. Walau bagaimanapun apa saja yang boleh menarik seorang muslim kepada kerosakan, maka syariat Islam tetap mengharamkannya. Ini kerahlah pandangan Al-Imam Ibn Taymiyah. Dia tak ada kompromi. Nampak je lah Nabi sebut, ya, kamu kena sanggah orang musyrikin. Yakni jangan kamu serupa dengan orang musyrikin dari sudut mereka menyimpan janggut tak terurus. Dia kata kalau potong janggut haram. Itu pandangan Ibn Taymiyah. Baik. Kemudian secara kesimpulan nombor 9 dalam kitab ini, istinbat hukum yang boleh kita keluarkan daripada permata nombor 2 ini, memelihara janggut, ada 3 kategori hukum potong janggut ini bagi orang lelaki lah. Baik. Yang pertama,
Pendapat yang menyatakan haram secara pasti ialah apa yang dinukilkan oleh Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah. Itu nampak memang dia agak tegas dan keras. Dia tak bagi chances kepada lelaki yang potong misai. Potong janggut ni haram. Pendapat yang kedua, pendapat yang mengatakan makruh, iaitu apa yang disebut dalam kitab Fathul Bari, satu kitab yang mensyarahkan kitab Sahih Bukhari. Fathul Bari. Ya, yang menukilkan daripada Syekh Imam Qadhi bin Iyad. Qadhi Iyad seorang ulama yang hidup sekitar 400 lebih, wafat pada tahun 544 Hijriah. Ya. Jadi itu. Fathul Bari ada kitab yang dikarang oleh Al-Imam Hafiz bin Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Ya, dalam mensyarahkan Sahih Bukhari. Fathul Bari dia syarah kitab Sahih Bukhari yang dikarang oleh Al-Imam Al-Syekh Al-Imam Bukhari rahimahullah. Imam Bukhari hidup awal lagi tuan-tuan. Dia hidup sekitar 300 tahun. Dia dah ulama salaf. Kemudian baru mari Imam Ghazali, Al-Imam Qadhi bin Iyad. Ya. Kemudian Hajar Al-Asqalani. Dia hidup sekitar tahun 700 lebih Hijriah. Dan Ibn Hajar antara ulama hadis, pakar hadis yang bermazhab Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi kita tengok apa kata Imam Syafi'i. Poin nombor 2 tuan-tuan, dia kata makruh. Makruh tuan-tuan, potong janggut makruh. Ya. Sedang ulama lain tidak ada seorang pun yang mengatakan begitu. Tengok, itu pendapat kedua. Pendapat makruh. Baik. Pendapat yang ketiga, pendapat para ulama yang sezaman yang menghukumkan mubah atau harus. Barangkali pendapat yang ini pendapat yang sederhana dan yang dekat kepada yang benar. Itu pendapat yang mengatakan hukumnya makruh saja. Ini pendapat ramai lah tuan-tuan. Ya. Pendapat ramai. Ya. Dia makruh kerana perintah supaya memelihara janggut itu tidaklah menunjukkan wajib yang pasti. Ya. Dia kata dalam hadis Rasulullah SAW, pelihara janggut itu bukanlah satu wajib yang pasti. Ya. Kecuali dinyatakan kepada kita supaya jangan menyerupai orang kafir. Ya. Ataupun membezakan diri kita dengan hidup orang kafir saja. Ini pendapat ramai tuan-tuan. Ya, makruh. Ya, kalau kita potong janggut, makruh. Baik. Kemudian kata Imam Syafi'i dan sebagian berulama dalam mazhab Imam Syafi'i mengatakan sunat menyimpan janggut. Ya, sunat bagi orang lelaki menyimpan janggut. Adapun yang disebut dalam hadis ini ialah supaya larangan Rasulullah pada kita supaya janggut orang lelaki ini diandam, diurus sebaik mungkin. Larangan itu bukan maksudnya membiarkan janggut itu tidak diurus, tak. Larangan Nabi terhadap orang lelaki supaya elokkan janggut, betulkan janggut supaya dia tidak serebih. Serebih betul ke tidak antum? Serebih ni bahasa orang Melayu, serebih ni supaya bila serebih dia nampak panjang pendek di sudut lebar dengan panjang ke bawah dia. Tuan-tuan kan? Orang tengok pun dia ni janggutnya banyak janggutnya, helaian janggut banyak. Tapi dia tak urus, serebih janggut dia. Ya, kadang janggut tu panjang sampai ke perut. Kemudian belah lebar pula sampai menutupi pipi. Ya. Yang tu yang ditegah oleh Rasulullah SAW. Tapi larangan kepada memotong janggut itu ada banyak pendapat. Jadi kita ambil yang tengah tuan-tuan. Secara jumhurnya
larangan memotong janggut itu ialah makruh. Menyimpan janggut bagi orang lelaki adalah sunat. Sunat ini secara jumhur ulama. Secara jumhur ulama. Baik. Perkara yang hampir menyerupai persoalan ini ialah perintah untuk menginai rambut. Zaman sekarang, isu sekarang yang timbul sekarang ialah inai rambut. Terutama bagi orang lelaki yang rambut dia sudah beruban. Uban atau warna putih, white color. Orang lelaki ni kalau rambut dia beruban, dia nampak macam tu lah. Tak maaf tuan. Ada orang kawan kita umur 30 lebih tapi rambut penuh uban. Saya tak apalah tuan, dah 50 lebih. Uban pun kita ingat tak lama lah kita duduk dalam kubur. Tak tahu berapa tahun, 10 tahun ke, 20 tahun ke. Kira tak lama dah, 30 tahun pun tak lama juga kan. Ada orang ni 30 tahun lebih tapi dah, rambut dia penuh uban. Rambut dia penuh uban. Baik, tengok ya. Kemudian apabila rambut dia beruban, lalu dia inaikan rambut dia. Supaya keadaan orang Islam itu berbeza dengan kaum Yahudi dan Nasrani yang tidak menginai rambut mereka. Jadi itu ilal dia tuan-tuan, kerana inai rambut. Sebab orang Yahudi, Nasrani, yakni Kristian, mereka tidak inai rambut. Tak ada tuan-tuan. Tak inai rambut. Sedangkan ramai dari kalangan sahabat yang tidak menginai rambut. Ramai dari kalangan sahabat Rasulullah, saya tambah Rasulullah, sahabat Nabi ramai yang tidak inai rambut. Ya. Maka jelaslah tuan-tuan, hal ini menunjukkan mustahab, iaitu dituntut dan dianjurkan saja inai rambut. Bukan maknanya wajib orang lelaki inai rambut kalau rambut mereka dah beruban. Tuan-tuan, dituntut. Dia maknanya boleh inai rambut kerana tak nak menyerupai orang Kristian, orang yang Yahudi, kerana mereka tidak menginai rambut mereka. Jadi Rasulullah suruh kan? Ya, Rasulullah suruh. Baik. Yang ini perintahnya macam? Perintah ini hanya mustahab. Apa maksud mustahab? Mustahab ni dia dituntut. Istahabba, yastahibbu, istihaban. Orang majlis nahu saraf dia ada wazan, timbang. Daripada mana perkataan mustahab? Mustahab sangat dituntut. Wajib? Dia wajib tuan-tuan. Wajib. Kalau makruh tadi, tadi saya nak flashback balik ke belakang. Makruh kalau kita potong janggut orang lelaki. Makruh itu ada dua. Satu makruh tanzih, satu lagi makruh tahrim. Kalau merujuk pada pandangan Al-Imam Ibn Taymiyah, makruh itu mudah haram, bukan makruh tahrim lah, haram tu. Jadi kita ambil makruh tanzih. Ya, makruh tanzih. Itu kalau kita ambil pandangan pertengahan, ya, pandangan yang tawassut, pertengahan, yang sederhana, yang kita tidak keras pandangan kita. Kalau kita ambil pandangan Imam Ibn Taymiyah agak keras, haram tu. Orang lelaki potong janggut. Baik. Sesungguhnya tidak ada satu berita pun yang dinukilkan oleh salaf bahawa mereka mencukur janggut mereka. Tak ada anda. Tak ada satu berita, bahasa sekarang. Ya, berita, khabar. Khabar ni banyak. Khabar mutawatir, khabar ahad. Khabar ahad pun tak ada tuan-tuan. Ya, di zaman salaf bahawa mereka mencukur janggut mereka. Tak ada. Kita kalau ada khabar ahad yang mengatakan ada sahabat yang mencukur janggut mereka. Jadilah tuan-tuan, boleh cukur janggut. Tapi yang Nabi sebut dalam larangan supaya jangan biarkan janggut tidak turus dengan baik, kerana menyerupai Kristian, menyerupai Majusi, menyerupai musyrikin, kafirin. Ya, itu tuan-tuan. Baik. Barangkali
ini komentar pengarang kitab ini. Barangkali pada zaman mereka masih belum dititik beratkan untuk mencukurnya. Tu tuan-tuan. Zaman salaf tak adalah di kalangan mereka yang cukur janggut. Baik. Kata Syekh Dr. Suq, tadi saya baca dalam kitab Al-Halal. Al-Halal, bain al-halal wal haram. Dia kata kitab dia, hukum bagi lelaki yang potong janggut, ada dua lah tuan. Satu, kalau dia berniat, dia potong janggut, dia tak ada sebab, boleh bawa pada makruh. Kedua, dia potong itu atas sebab-sebab tertentu. Dia tak buat benda haram tuan. Ya, sebab Syekh Dr. Suqdawi lebih mengatakan makruh atas sebab-sebab yang tertentu. Yang terbaik kata Syekh Dr. Suqdawi ialah memelihara janggut dengan kita andam dia sebaik mungkin. Ya, biarkan janggut itu, sebab janggut itu disukai oleh para malaikat. Kan malaikat dia bergayut pada lelaki yang ada janggut. Ni kita tak baca lah bab Fadailul A'mal. Ya, di sini penting, perlu juga kita merajaah kepada kitab Fadailul Amal, kelebihan beramal dengan janggut. Ya, orang lelaki ni dia lebihnya tentang janggut, tuan. Orang perempuan tak ada janggut. Itu. Baik, kelebihan lelaki. Bab orang lelaki ni bila ada simpan janggut, malaikat syukur. Malaikat syukur. Yang tu tuan. Baik. Ada satu cerita lah. Seorang sahabat ni, bila dia jumpa Rasulullah senyum. Senyum gelak, senyum. Rasulullah ni nampak gigi Nabi tak gelak, kakak macam kita tuan-tuan. Dia Nabi senyum banyak kan. Bila Nabi gelak sikit nampak gigi. Tapi ketika tu satu masa bila dia toleh Rasulullah pula masam tak senyum. Dalam keadaan dia potong janggut. Maka dia kata, ya Rasulullah, limaza ya Rasulullah? Kenapa Rasulullah dulu Tuhan tabassamta ya Rasulullah, al-an Tuhan tidak lagi senyum? Dia kata, aku senyum dulu kerana aku tengok malaikat bergayut pada janggut kamu. Dan aku tidak senyum sebab malaikat dah tak ada lah bergayut pada janggut kamu, sebab kamu telah potong. Itu tuan. Jadi bukan maknanya haram, cuma situ kelebihan. Ya, kelebihan orang lelaki yang menyimpan janggut banyak kelebihan. Seperti mana yang telah kita baca dalam kitab-kitab kelebihan beramal dengan janggut ini. Ya. Dan satu hadis kata Aisyah radhiyallahu anha, Siti Aisyah kata ada 10 fitrah bagi manusia. Dia sebut yang ke-10 itulah menyimpan janggut. Menyimpan janggut. Kemudian tuan-tuan, kita tengok apa komentar oleh Maulana Syekh Abu Hasan Ali An-Nadwi. Beliau pernah beberapa kali berkunjung ke kota Mesir. Syekh Abu Hasan Ali An-Nadwi pernah beberapa kali berkunjung ke kota Mesir, dan beliau pernah datang ke Malaysia. Tak silap saya pada tahun ujung 1900. Ya, 90-an dia pernah datang ke Malaysia. Syekh Al-Imam Ali Said Ali Hasan An-Nadwi rahimahullah, dia wafat pada tahun 1998 atau 99, tak silap saya lah. Di sana beliau bertemu dengan ramai tokoh ulama Azhar. Itu juga menyampaikan kuliah. Beliau antara ulama yang terkenal pada abad itu, abad 20 kan. Ya, asal Pakistan, India, tapi alim, al-allamah, Syekh almarhum Ali Abu Hasan An-Nadwi. Beliau pernah ditanya, suatu beliau menyampaikan kuliah di Mesir, beliau pernah ditanya, apakah perkara yang pelik bagi kamu dapati terhadap ulama di Al-Azhar? Tuan. Dia ditanya, Tuan duduk di Mesir, Tuan mengajak orang Mesir, apakah yang Tuan dapat kepelikan kepada ulama di Al-Azhar?
Syekh ni jawab, almarhum menjawab, yang pelik, aku dapati sebagian mereka tidak memelihara janggut. Sebagai ulama Al-Azhar tidak memelihara janggut. Itu. Saya tengok dan seorang daripada tokoh, saya tak sebut nama, yang pernah datang ke Masjid Ustaz Azlan Shah pada tahun 2020 kalau tak silap saya, musim PKP. Dia, saya tak sebut nama kan. Dan dia memang tak ada simpan janggut lah, macam itulah tuan, ulama Al-Azhar. Kita pun tengok seorang-seorang yang sekarang lah yang kita sempat berjumpa lah tuan-tuan. Tapi dia melihat suatu, dia di sana mengajar orang Mesir, mengajar Al-Azhar. Bila dia tanya oleh muridnya di Al-Azhar, dia kata, kepelikannya saya tidak mendapati ulama di sini menyimpan janggut, memelihara janggut. Ya. Bahkan dia kata mencukurnya. Ada dua orang ulama AJK Jawatankuasa Fatwa Al-Azhar yang biasa mengajar di sini. Di Intim di sini, di Kelantan, banyak tempat beliau pergi. Mereka ni bersih, maknanya rambut wajah mereka tidak menyimpan janggut misalnya. Ya. Walaupun remeh, ini komen dia kan. Tetapi apabila ada arahan Rasulullah SAW supaya memelihara janggut, maka ia amatlah penting untuk dipeliharanya. Ya, bukan suruh potong, patung terus. Lapang, bersih, muka kita tak ada selai pun janggut tak. Maksudnya, kerana arahan Rasulullah ada dalil, ada madlul, ada petunjuk, huda. Ya, daripada Rasulullah SAW. Cuma Nabi suruh kita ni supaya apa dia? Waffiru lil hayyah atau lahyah. Lil hayyah ni ialah janggut. Ya. Andam janggut bagi baik, bagi elok. Nampak comel lah. Bukan disebut waqta'u lahyah, potong janggut, tak ada. Hadis ni, hadis nombor 2 dalam kitab Permata Orang Mukmin ni, Nabi suruh waffirul lahyah. Ya. Andamkan janggut. Tu. Andamkan janggut. Baik. Maka komentar dia, ia amatlah penting untuk dipeliharanya. Sangat penting tuan-tuan untuk memelihara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Imam Abu Hanifah, Imam Hambali dan juga sebagian Imam Imam Malik, tiga ulama ini yang menyatakan bahawasanya kalau potong janggut ini makruh. Makruh tuan. Kita tengok juga pendapat mereka. Tapi Imam Abu Hanifah menyatakan bahawasanya beliau menambah mewajibkan bagi sesetengah lelaki, terutamanya al-imam, qadi, mufti, hakim menyimpan janggut. Menyimpan janggut. Jadi tuan-tuan, kesimpulan daripada Permata Orang Mukmin nombor 2 kan, memelihara janggut. Jadi kita ambil pandangan yang sederhana, kita tidak ambil pandangan yang keras. Pandangan sederhana itu tidak sampai perangkat kita menghukum orang lelaki yang tidak menyimpan janggut itu sebagai apa kita kata tuan, dia ni tak simpan janggut, selai pun tak ada, dia ni moderat, dia ni liberal, tak boleh tuan. Apa-apa tuduhan tak ada. Dia ni sosialis, sosial, dah. Biarlah dia tak simpan janggut, kita tidak sampai perangkat kita menghukum dia dengan tuduhan yang berat. Wallahu alam. Jadi sekadar itu tuan-tuan dapat sampaikan, insya-Allah kita sambung lagi pada sesi pengajian akan datang. Wallahu alam. Qul qouli hadza billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.